Hai semua, bertemu lagi kita dalam Taman TV. Anda pasti pernah menonton filem pembunuhan berseri atau kanibal. Kanibal dikaitkan dengan perbuatan membunuh dan memakan mayat manusia. Pada tahun 1970 sehingga 1980-an, banyak sekali filem kanibal telah dihasilkan untuk tontonan masyarakat terutama dari negara barat. Contoh filem kanibal yang sangat popular sehingga sekarang ialah Cannibal Holocaust, Cannibal Ferox, Jungle Holocaust, Eaten Alive, Nightmare City dan sebagainya. Kali ini saya menghasilkan video untuk menceritakan pembunuhan kejam yang telah berlaku di dunia nyata. Kisah pembunuhan berseri ini berlaku di negara Thailand pada tahun 1950-an. Kisah pembunuhan berseri yang melibatkan pendatang dari China ini sangat popular terutama di negara Thailand sendiri. Tidak hairanlah, kisah ini banyak kali diadaptasi untuk dijadikan filem, buku dan juga dokumentari. Sebelum saya lanjutkan lagi, anda jangan lupa tekan butang subscribe channel saya, Taman TV. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada video ini dan video seterusnya. Sikui, lelaki berusia 32 tahun, telah dijatuhkan hukuman mati pada September 1959 kerana dituduh membunuh seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 8 tahun di Rayong. Hukuman mati telah dijalankan dengan cara tembakan oleh skuad penembak. Dia didakwa membunuh lebih daripada 5 orang kanak-kanak dengan kejam. Bukan itu sahaja, dia juga telah membuang organ mangsa, memasak dan memakannya. Kejadian ini telah menjadi salah satu kejadian jenayah yang menggemparkan seluruh negara Thailand dan negara luar. Susulan kejadian itu, dia telah ditahan di Bandar Rayong pada tahun 1958. Selepas disoal siasat, dia mengaku telah melakukan pembunuhan tetapi menolak dakwaan bahawa beliau memakan mayat mangsa. Kejadian pembunuhan tersebut telah berlaku di Bandar Rayong, Bandar Prachuap Khiri Khan, Bandar Nakho Pathom dan di Bangkok. Walaupun dia mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap 7 orang kanak-kanak sejak tahun 1954 sehingga 1958, dia hanya disabitkan bersalah terhadap satu kes pembunuhan sahaja yang telah berlaku di Rayong. Sikui adalah lelaki kelahiran Cina yang telah datang ke negara Thailand selepas Perang Dunia Kedua untuk bekerja sebagai buruh. Menurut penduduk kampung, dia seorang yang amat pendiam, sentiasa berjalan tanpa memakai baju sambil memegang sebelah sabit. Kebanyakan penduduk ketika itu tidak menyangka Sikui sanggup melakukan perbuatan kejam itu. Ramai yang menganggap Sikui adalah lelaki yang baik. Mereka berfikir Sikui telah dijadikan kambing hitam untuk menutup perbuatan jenayah orang lain. Ditambah pula ketika itu, sentimen anti-Cina sangat menebar di kalangan rakyat Thailand sendiri. Waris bekas majikan yang masih hidup ketika ini pun masih tidak mempercayai perbuatan itu. Nama Sikui sangat popular di kalangan ibu bapa untuk mendidik anaknya yang nakal. Seringkali nama Sikui dijadikan amaran untuk anak-anak supaya berkelakuan baik, dengan berkata jika kamu nakal, Sikui akan datang dan menangkap kamu. Satu lagi kisah Sikui yang cukup popular adalah mayat Sikui telah diawet sejurus selepas kematiannya. Sejak 60 tahun sehingga bulan Ogos tahun lepas, mumia Sikui telah dijadikan bahan pameran dan bahan pengajaran untuk pelajar perubatan. Selepas 60 tahun, satu petisyen telah dilancarkan oleh Badan Hak Asasi Kemanusiaan yang bersimpati dan menginginkan upacara kematian untuknya diadakan. Selama ini pun seringkali berlaku perdebatan hebat yang mempersoalkan mayat Sikui dijadikan sebagai bahan pameran dan mempersoalkan pihak yang melebalkan dia sebagai kanibal. Dan itu juga meminta orang awam tidak menyebarkan kabar angin palsu berhubung kes Sikui dan mendesak pihak berkaitan untuk mencari kebenaran di sebalik kes ini. Upacara kematiannya telah dilakukan di Wat Bang Prak Thai, berdekatan penjara Bangkuang. Seramai 9 Sami turut terlibat dalam upacara berdoa dan bunga kertas turut diletakkan berhampiran keranda mendiang. Pihak berkuasa turut mengeluarkan kenyataan bahawa mereka belum memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap abu mayat tersebut. Pihak kerajaan akan bertanggungjawab sepenuhnya
terhadap Abu Mandian disebabkan tiada waris yang datang menuntut. Ini kerana Sikwi dilaporkan tidak mempunyai waris yang masih hidup ketika ini. Ada yang menginginkan Abu Mandian dipulangkan ke negara asalnya. Ada juga yang mahukan Abu Mandian ditempatkan di kuil di kawasan berdekat. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita semua dapat manfaat daripada video ini. Bertemu kita lagi di lain hari bersama video yang seterusnya. Terima kasih.